Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu sebuah kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Baik, kita hadis yang ke hadis yang ke 1109 daripada kitab Bulughul Maram. Bukan, hadis yang ke 1111 daripada kitab Bulughul Maram, yang mana katanya wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana at-talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanatayn min khilafati Umar talaqu ath-thalath wahidah. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه Muslim. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman pemerintahan Abu Bakar hingga 2 tahun zaman pemerintahan Umar, talak 3 sekaligus dianggap sebagai talak 1. Maka Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kini ramai orang mulai tergesa-gesa dalam memutuskan suatu urusan, padahal mereka ada kesempatan untuk bersikap sabar terhadapnya. Sebaiknya kami tetapkan perkara itu kepada mereka. Lalu Khalifah Umar menetapkan atas mereka bahawa talak 3 sekaligus dianggap sebagai talak 3. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila telah sah dah akad perkahwinan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan, maka agama ataupun syarak telah memberi kepada perempuan tersebut, agama ataupun syarak telah memberi kepada suami 3 talak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, at-talaqu marratan. Talak ni adalah 2 kali. Fa imsakum bima'rufin atau tasrihum biihsan. Sama ada mu pegang perempuan tersebut dengan cara yang baik ataupun melepaskannya dengan cara yang baik. Jadi talak hak yang diberikan oleh syarak kepada lelaki yang telah berkahwin dengan seorang perempuan sebanyak 3 kali. Talak kali yang pertama, masih lagi lelaki tersebut boleh rujuk isteri dia bila-bila masa sahaja. Talak kali kedua,
masih lagi suami tersebut boleh rujuk isteri dia bila-bila masa sahaja selama mana belum lagi habis iddah bagi isterinya itu. Selama mana belum lagi habis iddah, dia boleh rujuk. Baik. Tapi apabila berlaku talak yang ketiga, maka tidak boleh rujuk dah. Walaupun baru talak saat ni baru, tak boleh rujuk dah. Apabila berlaku talak yang ketiga. Sehinggalah si isterinya berkahwin dengan suami baru, andai kata tidak kekal dengan perkahwinan yang baharu, lepas tu berlaku perceraian di antara bekas isterinya dan suami dia yang baharu, habis iddah, barulah boleh kembali semula kepada suami dia yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau ditolak sampai ke talak 3, maka tidak halallah perempuan tersebut kepada suami dia. Lepas daripada itu, sehinggalah si suami saat ni itu ataupun si perempuan itu berkahwin pula dengan suami yang lain. Dan bukan semata-mata berkahwin. Ini pernah kita cerita dah sebelum daripada ni. Bahkan mesti berlaku persetubuhan di antara perempuan tersebut dengan suami dia yang baharu. Sebagaimana sebelum ni kita bincang dalam satu hadis yang mana ada seorang perempuan, dia telah bercerai dengan suami dia talak 3. Lepas tu dia nikah dengan orang lain. Dia pun khabar tok lelaki baru ni bagi jumpa dengan Rasul. Dia kata tok lelaki baru ni macam perceraian. Dak erak. Baik. Maka Rasul kata, dah awak nak balik semula ke pada tok lelaki awak dulu? Kata ya, nak balik semula. Kata Rasulullah, tak boleh. Hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki, sehingga dia mengecapi madu awak dan awak mengecapi madu dia. Maksud dia sehingga berlaku persetubuhan. Begitu. Dan kita pernah cerita sebelum daripada ni, membuat helah. Warna apabila orang tu cerai ada 3, maka ada dia pun pakat dengan kawan dia, suruh nikah dengan bini dia untuk menghalalkan dia. Hak tu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita bincang sebelum daripada ni, Rasulullah menyebut bahawasanya Allah Taala melaknat orang hak yang dinamakan sebagai muhallil. Dia nikah dengan seorang perempuan kerana dia telah pakat untuk menghalalkan perempuan tersebut kepada suami dia hak yang pertama. Ini kita bincang panjang lebar dah sebelum daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sekali lagi, apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan. Okey, pada asalnya seorang perempuan haram kepada lelaki. Orang perempuan haram kepada lelaki. Dia tidak boleh nak bersetubuh dengan orang perempuan ikut dang, tak boleh. Haram perempuan kepada lelaki. Baik. Sebab itulah kaedah yang disebut oleh para alim ulama ataupun ulama fiqh, dikata al-aslu fil abda' at-tahrim. Asal pada kemaluan adalah diharamkan. Asal pada kemaluan adalah diharamkan. Okey, bilakah boleh dihalalkan persetubuhan itu? Boleh dihalalkan yang pertamanya dengan berkahwin, yang keduanya adalah dengan pemilikan hamba. Dan kedua-dua perkara ini ada syarat dia. Apabila berlaku perkahwinan yang sah, cukup dah rukun dia, cukup syarat dia, maka halalah perempuan itu kepada si suami. Kemudian apabila telah terjadi dah akad perkahwinan, agama memberi kepada suami 3 talak. Agama memberi kepada suami 3 talak. Jika dia menjatuhkan talak yang pertama, selama mana isteri dia masih lagi dalam iddah, dia boleh rujuk balik. Iddah perempuan dia tidak sama. Ada iddah perempuan 3 kali haid, 3 kali suci. Ada iddah perempuan 3 bulan. Ada iddah perempuan yang ditolak oleh suami dia adalah bersalin. Perempuan yang sedang datang haid, yang sedang datang haid, kalau suami dia cerai dia, maka iddah dia adalah 3 kali suci. Sama ada haid dia panjang ataupun pendek. Ada biasanya tiap bulan mari haid. Ada juga orang perempuan 3 kali bulan mari haid. Tak kira lah haid panjang ke haid. Yang penting kalau perempuan tu ada haid, maka iddah dia adalah 3 kali suci. Baik. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, iddah dia adalah 3 bulan dengan pengiraan bulan Islam. Iaitu bagi perempuan yang belum keluar haid.
Perempuan hak yang kanak-kanak, hak yang diberkahwin. Tiba-tiba tu lelaki dia cerai dia. Ataupun perempuan hak yang umur 65 dah, tak ada hik lama dah, cerai pula dengan tu lelaki dia. Maka iddah dia adalah 3 bulan. Yang ketiganya perempuan yang mengandung, iddah dia adalah apabila dia bersalin. Perempuan yang mengandung, iddah dia adalah apabila dia bersalin. Selama mana dalam iddah, talak kali pertama, talak kali kedua, suami dia boleh rujuk bila-bila masa sahaja. Dan hamba pernah dah cerita sebelum ni, rujuk isteri yang berada dalam iddah dia tidak disyaratkan persetujuan isteri. Kadang-kadang orang lelaki pada bini je, tapi hukum hakam tak tahu kala benda. Jadi pandai bini pandai, tapi hukum hakam tak tahu kala benda. Dah awak cerai dengan isteri awak, ya saya cerai. Lepas tu masih lagi dalam iddah, lepas tu saya nak balik mula, tapi isteri dia saya tak ambuh. Allahu Akbar. Jadi diingat rujuk ni perlu kepada benda redha isteri. Rujuk tidak disyaratkan redha isteri, sebab perempuan kali pertama kali kedua ketika dia masih lagi dalam iddah, dia pada hukum isteri. Pada hukum isteri. Dia masih lagi pada hukum isteri. Rujuk untuk tolak kali pertama, kalau kali kedua adalah hak mutlak bagi suami, sama ada disetujui ataupun tidak, atau tak kira. Baik. Ni benda yang penting yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pula jenis orang puang hak yang tak tahu kala benda. Sat ni hak lelaki ni kita kata orang puang pula. Hak tak tahu kala benda. Jadi cerai baru cerai. Lepas tu suami saya nak rujuk tapi saya tak ambuh. Jadi itu tak baik mula. Jadi kepelek sungguh. Jadi tak tahu kala benda. Jadi hukum macam tak tahu kala benda. Orang lelaki pun sama, orang puang pun sama. Baik. Jadi kita kena faham apabila berlaku cerai kali pertama, kali kedua, perempuan itu pada masih hukum isteri. Sebab itulah dalam bab saka dulu, masa dalam iddah kalau tu lelaki dia mati ataupun isteri dia mati, boleh saling mewarisi lagi. Orang puang tu boleh ambil harta saka, sebab dia masih lagi dalam iddah talak raj'i pada hukum isteri. Baik, dan suami boleh rujuk tanpa perlu izin isteri. Dan rujuk ni tidak disyaratkan di hadapan isteri. Apabila keluar lafaz daripada mulut suami, aku rujuk balik bini aku, sudah memadai. Ini perbincangan yang penting dalam bab ni. Nanti sampai bab rujuk kita akan bincang balik bab ni. Cuma ni kata sepitah lalu je, sebab kita nak bincang berkenaan dengan talak 3. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, Abdullah bin Abbas menyebut bahawasanya talak di zaman Rasulullah dan di zaman Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar 2 tahun pada permulaan zaman Sayyidina Umar, talak 3 dikira 1. Baik. Kemudian selepas daripada 2 tahun zaman Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia kata orang ramai, manusia orang ramai ni nampak gopoh sangat, nampak gaduh sangat. Jadi apabila gaduh, akhirnya Sayyidina Umar memutuskan talak 3 jatuh 3. Baik. Hadis ini tidak boleh difahami secara zahir begini. Kalau kita faham secara zahir begini, kita akan kata lagu mana? Talak di zaman Rasul, talak 3 jatuh 1. Sedangkan kalau kita tengok mazhab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, talak 3 jatuh 3. Begitu juga pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab, talak 3 jatuh 3. Baik. Sebelum kita huraikan dulu maksud hadis, kita nak cerita dulu 3 kaedah seorang lelaki menjatuhkan talak kepada isterinya. Yang pertamanya, dia kabur kepada isterinya hari ni. Contoh, pagi ni. Dia kata aku cerai mung. Mung telah tertolak. Mung telah tertolak. Dia kata kepada bini dia. Petang pula. Kata pula petang kali lagi. Ataupun esok, dia kata pula kali lagi. Mung telah tertolak. Lusa dia kata pula, mung telah tertolak. Baik, maka jatuh 3 talak. Hak ni tak ada khilaf di kalangan ulama. Sepakat ulama mengatakan jatuh 3 talak. Okey, 1. Yang keduanya, dia kata mana kepada bini dia? Dia kata mung tertolak, mung tertolak, mung tertolak. Dalam satu majlis, dia ungkapkan perkara tersebut ataupun dia ucapkan perkataan tersebut sebanyak 3 kali. Mung tertolak, mung tertolak, mung tertolak. Nak marah sangat ni. Baik. Dia tak kata awak, dia tak kata sayang.
Dia masa kita buat contoh mung saat ni tu sebab biasa orang masa menjatuhkan tolak kepada isteri sebab nak puas hati dengan isteri, sebab nak marah kepada isteri. Baik. Tu dia kata mung tak ada dah. Awak tak ada dah, sayang tak ada dah. Baik. Jadi kalau dia kata mung tertolak, dia kata lagu tu, maka kena tengok. Tengok lagu mana? Kali kedua dengan kali ketiga tu adakah untuk menguatkan yang pertama ataupun untuk menjadikan tolak yang berikutnya? Boleh faham tak? Boleh faham Dia kadang-kadang kita ulang 3 kali. Kali yang kedua saat itu sebenarnya nak menguatkan perkataan yang pertama. Betul tak gitu? Kita nak menguatkan perkataan yang pertama. Piti ada banyak atas meja. Ni kita buat contoh ni. Kita buat contoh. Piti ada banyak atas meja. Anak kita kata nak piti 10 ya. Kita kata tu ambil piti 10 ya atas meja. Ambil piti, lepas tu anak senyap. Tu ambil piti 10 ya atas meja. 2 kali dah kita kata. Gi ambil tu piti 10 ya atas meja. 3 kali kita kata. Anak bahang 30. Kena tak gitu? Tak kena. Tak kena. Sebab kita ke bawah ni ambil piti 10 ya. Kali kedua tu kita kata hanya nak menguatkan hak yang kali pertama, kali ketiga juga nak menguatkan kali pertama. Tu faham tak? Menguatkan. Baik. Selagi sekali lagi ya. Kalau ucapan mung tertolak, ucapan kali kedua dengan kali ketiga sekiranya adalah untuk menguatkan ucapan yang pertama, maka sepakat ulama mengatakan jatuh satu tolak. Untuk menguatkan. Okey. Satu. Tetapi kalaulah mung tertolak, kali kedua bukan tujuan untuk menguatkan, tapi untuk menjadikan tolak berikutnya. Dia faham tak? Untuk menjadikan tolak yang berikutnya. Begitu juga ucapan kali ketiga untuk menjadikan tolak yang berikutnya. Kalau kita contoh bab pitih ni gini. Tu ambil pitih 10 ya. Ya ambil dah 10 ya. Ambil 10 ya. Lagi. Dia pun ambil 10 ya lagi. Ambil 10 ya lagi. Jadi ambil 30 ya. Sebab dia kata hak yang kedua kali ketiga tu bukanlah menguatkan kali yang pertama. Boleh faham ke tak? Nampak dah kan? Sebab dalam bab tolak ni memang cukup penting kalimah yang diucapkan untuk dikaji, untuk diselidiki supaya kita dapat menghukum bagaimanakah tolak tu jatuh berapa. Baik. Boleh faham dah? Antara dua, kita ulang sekali lagi sebab untuk kita faham hadis ni. Untuk kita faham hadis ni. Ucapan seorang lelaki kepada isteri dia, mung tertolak, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ucapan kedua dan ketiga adalah untuk menguatkan ucapan yang pertama sahaja. Dan kemungkinan yang kedua, ucapan yang kedua dan yang ketiga adalah untuk menjadikan tolak yang berikutnya. Kalau sekiranya ucapan kedua dan ketiga adalah untuk menguatkan yang pertama, maka sepakat ulama mengatakan 3 kali ucapan tersebut, tapi dalam satu majlis, dalam satu masa. Dalam satu majlis, dalam satu masa, jangan masa yang berbeza. Kali kedua, kali ketiga hanyalah mengkuatkan kali pertama, jadi jatuh satu tolak je. Tapi kalulah ucapan kali kedua dalam satu majlis, ucapan kali ketiga dalam satu majlis itu bukan tujuan untuk menguatkan, tapi untuk membina tolak yang berikutnya, maka jatuh 3 tolak. Baik. Okey, untuk kita faham hadis ni, menurut pandangan majoriti ulama, di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, 2 tahun awal zaman Sayyidina Umar, ucapan mung tertolak, orang pada ketika itu ucapan kali kedua, kali ketiga bukanlah untuk membina tolak berikutnya, bukanlah untuk menjadikan tolak berikutnya, bahkan untuk menguatkan tolak yang pertama. Maka sebab itulah di zaman Rasulullah ucapan 3 kali lagu tu kira satu tolak. Di zaman Sayyidina Abu Bakar ucapan 3 kali gitu kira satu tolak. Awal permulaan zaman Sayyidina Umar ucapan 3 kali itu jatuh satu tolak. Tapi oleh kerana Sayyidina Umar melihat ucapan yang diucapkan oleh masyarakat pada ketika itu bukan lagi tujuan untuk menguatkan, bukan lagi tujuan dia untuk menguatkan ucapan yang pertama, bahkan mereka ingin menjadikan, mewujudkan tolak yang berikutnya. Maka Sayyidina Umar memutuskan
bahawasanya ucapan mung tertolak adalah jatuh 3. Dan pandangan hak yang disebut oleh Sayyidina Umar sedikit pun tidak bercanggah dengan hak yang datang daripada Rasulullah. Ada segelintir ulama ketika dia mensyarahkan hadis ini, antaranya Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, dia adalah menyebut sedikit tentang perkara ini. Jadi seolah-olah Sayyidina Umar menyalahi Rasulullah. Sayyidina Umar menyalahi Rasulullah. Rasulullah memutuskan lain, Sayyidina Umar memutuskan lain. Sebenarnya apa hak yang disebut oleh beliau adalah tidak tepat. Apa yang disebut oleh beliau adalah salah. Sayyidina Umar lebih memahami apa hak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan beliau. Sayyidina Umar lebih memahami apa yang diajar oleh Rasulullah. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang selepas daripada aku, termasuklah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ketika zaman dia menjatuhkan ataupun memutuskan ucapan 3 kali tersebut dengan 3 tolak, tidak bercanggah pun dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Baik, tidak bercanggah sedikit pun dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Dan apa hak yang diputuskan oleh Sayyidina Umar inilah yang diambil, yang dipegang oleh pandangan 4 mazhab. Yang dipegang oleh pandangan 4 mazhab. Okey, kita ada selagi. Kita nak sebut selagi. Selagi adalah dia sebut sekali je, tapi lepas daripada dia sebut sekali, sebut 3. Contoh lagu mana? Mung tertolak dengan tolak 3. Dia kata lagu tu, mung tertolak dengan tolak 3. Juga sepakat 4 mazhab mengatakan jatuh 3 tolak. Ini di antara benda yang penting yang perlu kita kena faham dalam bab ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian وعن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتل رواه النسائي ورواته موثقون. Mahmud bin Labid telah berkata bahawa saat Rasulullah mendengar berita, ada orang cerita kepada Rasulullah, ada seorang lelaki di kalangan sahabat, dia menceraikan isterinya 3 tolak sekaligus. Dia menceraikan isterinya 3 tolak sekaligus. Bangkitlah amarahnya, lalu baginda bersabda, semarah lalu dah, apakah kitabullah mula dipermainkan sedang aku masih berada di antara kamu? Maka spontan ada seorang lelaki yang berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya? Baik, hadis ini diriwayat oleh Imam An-Nasai dan kesemua perawi-perawinya adalah perawi yang thiqah. Baik, jadi dalam hadis ni ada seorang lelaki di zaman Rasulullah, dia menceraikan isterinya sebanyak 3 tolak sekaligus. Baik, 3 tolak sekaligus. Dia menjatuhkan 3 tolak sekaligus. Maka Rasul marah. Sebab hak yang sepatutnya benda kena jangan buat gaduh lagu tu. Sepatutnya jangan buat gaduh lagu tu. Buat tolak sekali, tolak kali kedua, tolak kali ketiga. Baik. Sebab itulah Rasul kata, mu duk main dengan Al-Quran sedangkan aku masih lagi berada bersama dengan kamu. Cuma hadis ini, ada sebahagian daripada ulama menilai hadis ini adalah hadis yang boleh diterima dan sebahagian yang lain menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Kemudian wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala talaqa Abu Rukanah Rukanah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji' imra'atak faqala inni talaqtuha 3 qala qad alimtu raji'ha rawahu Abu Dawud. Baik, daripada Abdullah bin Abbas telah menceritakan bahawa Abu Rukanah menceraikan Ummu Rukanah. Maka Rasulullah bersabda kepada Abu Rukanah, rujuklah isterimu. Abu Rukanah berkata, sungguhnya aku telah mentalaknya 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sudah tahu, namun sekarang rujuklah isterimu. Baik, hadis ini, hadis Abu Rukanah ini ataupun hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas ataupun yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau. Antara hadis yang dibincang panjang lebar oleh ulama hadis adalah hadis Abu Rukanah.
Jadi kalau kita tengok secara zahirnya, Abu Rukanah dia pernah cerai isteri dia, lepas tu Rasulullah suruh rujuk balik. Rasulullah rujuk balik. Dia bukan bawa tolak 3 dah Rasulullah. Rasulullah kata aku tahu dak apa rujuk balik. Jadi seolah-olah kata tolak 3 jatuh seolah-olah. Baik. Yang pertama sekali kita kena faham siapa hak yang meriwayatkan hadis ini? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, anak-anak murid dia hak yang meriwayatkan mazhab daripada beliau. Beliau mazhab Abdullah bin Abbas 3 tolak dalam satu majlis jatuh 3. Baik. Jadi Abdullah bin Abbas begitu pandangan apa mazhab beliau. Itu yang pertama. Yang keduanya, hadis ini diriwayat dengan beberapa riwayat. Dan Imam Syafi'i sendiri meriwayatkan hadis ini daripada pok saudaranya, daripada datuknya. Dan hak yang berlaku ini adalah daripada keluarga Banil Muttalib. Banil Muttalib adalah daripada keluarga Imam Syafi'i sendiri. Daripada siapa? Daripada keluarga Imam Syafi'i sendiri. Jadi Imam Syafi'i lebih jelas lebih mengetahui tentang perkara ini berbanding dengan orang-orang lain. Baik, 2. Yang ketiganya, dalam hadis ini ada juga riwayat menyebut al-battata. Maksudnya al-battah. Maksudnya menolak secara putus. Baik. Jadi kita takut kita bincang berkenaan dengan bab hadis panjang lebar, takut tak sesuai dengan orang awam. Jadi secara kesimpulan, hadis ini ada beberapa lafaz, ada beberapa riwayat. Yang mana majoriti ataupun ulama 4 mazhab berpandangan bahawasanya perkataan talaqtuha thalatha sama dengan hak yang kita huraikan sebelum ni. Maksud dia diucap 3 kali, yang mana kali kedua dan kali ketiga hanyalah untuk menguatkan kali pertama. Baik. Kemudian wa fi lafdhin li Ahmad talaqa Abu Rukanah imra'atahu fi majlisin wahidin thalatha فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة وفي سندها ابن إسحاق وفيه مقال. Katanya adalah dalam lafaz yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan bahawa Abu Rukanah menceraikan isterinya 3 kali talak dalam satu majlis. Akhirnya Abu Rukanah menyesali sikapnya, maka Rasulullah bersabda kepadanya, sesungguhnya talakmu itu hanya dianggap 1 kali. Namun dalam sanad kedua hadis ini terdapat Ibnu Ishaq yang masih diragukan yang masih bermasalah lah, yang masih dipertikaikan tentang kefiqahannya. Masih lagi ada perawi yang meriwayatkan dalam hadis ini yang dipertikaikan kefiqahannya, dipertikaikan boleh dipercayai ataupun tidak. Sebab itulah ada ataupun ramai juga ulama-ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Kemudian waqad rawa Abu Dawud min wajhin akhar ahsana minhu أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Daud telah meriwayatkan melalui jalur lain dengan sanad yang lebih baik. Tengok Imam Ibn Hajar datangkan hadis berikutnya bahawa Abu Rukanah menceraikan isterinya Suhaimah habis-habisan. Dia cerai isteri dia secara putus. Lalu dia berkata, demi Allah, aku tidak bermaksud kecuali hanya sekali talak. Tengok, aku bermaksud dengan qasad aku hanyalah sekali talak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Suhaimah kepadanya. Maksudnya Rasulullah izinkan untuk dia rujuk balik isterinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd an-nikahu wat-talaqu war-raj'ah rawahu al-arba'atu illa an-Nasa'iyyah wa sahhahu al-Hakim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 jenis perkara yang sesungguhnya adalah sungguhan dan main-mainnya menjadi sungguhan pula, iaitu nikah, talak dan rujuk. 3 perkara Rasulullah kata benda sungguh, jelaslah jadi sungguh, tapi main-main, gura-gura juga jadi sungguh. Jangan main bab ni. Yang pertamanya nikah, gura aja nikah, tak boleh jadi sungguh. Dia ada anak puang seorang, duduk tengah maidan ramai-ramai dengan geng-geng dia. Anak puang duduk tepi dah, anak puang anak ayah, dia ikut ayah semua lah. Geng dia kata, oh comel anak puang dah wi kat aku lah.
Belah-belah gurau, apa aku nikah mung dengan anak puan aku ni. Kawan tu kata aku terima nikahnya. Dah hak maidang berapa orang? Cukup dah saksi pula 2 orang lagi. Jadi suami isteri lalu dah. Jangan main gurau. Bab nikah tak boleh main gurau. Baik. Kata Rasulullah 3 perkara, seriah jadi seriah dan gurawang juga jadi seriah. Baik, kalau tak cukup saksi, tu bab lain. Ni cukup saksi ada, pengantin laki ada, hak puang pun ada, hak yang mengucapkan aku nikah anak aku ni kepada mung tu adalah wali dia. Pakai jadi lalu dah. Kawan ni kata dah kalah dam dah apa dah boleh jadi natu. Kawan ni kata. Jangan main gurau bab lagu ni. Sama juga talak. Sama juga talak. Main gurau tak boleh. Main gurau. Gurau dak cerdik. Gurau dak cerdik, tak ada arah dah nak main gurau tolak-tolak. Saya tolak awak. Main gurau lagu tu. Jatuh tolak bini. Tak boleh main gurau. Bab tolak tak boleh main gurau. Sama juga rujuk, tak boleh main gurau. Maksudnya apabila dia gurau rujuk bini dia, belah-belah gurau je. Kita cerai dah kan. Dia cerai dah dengan bini dia, satu tolak apa semua sekali. Lepas tu pergi ajak pergi jumpa kedai makan, tak ada benda pun. Lepas tu belah-belah gurau je. Saya ajak melawak kan. Saya belah-belah gurau je. Jadi balik semula bini dia kepada dia. Ni benda yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Ibn Adi min wajhin akhar dha'if at-talaq wal-'itaq wan-nikah. Menurut riwayat Imam Ibn Adi yang diriwayatkan melalui jalur lain, namun melalui jalur sanad yang lain yang lemah, talak merdekakan hamba dan nikah. Ni rajak, ni merdekakan hamba. Maksudnya ada satu riwayat berdasarkan kepada riwayat yang dhaif lah, bahawasanya 3 perkara hak yang tak boleh main gurau, yang antaranya adalah merdekakan hamba. Seorang tuang dia ada hamba, dia gurau je merdeka hamba dia, jatuh merdeka terus hamba dia. Baik. Walil Harith bin Abi Usamah min hadits Ubadah bin Samit rafa'ah la yajuzul la'ibu fi 3 at-talaq wan-nikah wal-'itaq faman qalahunna faqad wajaban wa sanaduhu dha'if. Menurut riwayat Al-Harith bin Abi Usamah secara marfu', maksudnya diangkatkan hadis ini kepada Rasulullah, perkataan Rasulullah melalui Ubadah bin As-Samit, disebutkan tidak boleh main-main dalam 3 perkara, iaitu talaq, nikah dan memerdekakan hamba. Barang siapa yang mengucapkannya bererti menjadi sungguh. Sanad hadis ini adalah lemah. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha. Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah taala memaafkan umatku terhadap apa yang mereka bisikkan dalam hatinya. Jadi benda orang tu cakap dengan diri dia dalam hati, bukan berlafaz dengan mulut, Allah Subhanahu wa taala maafkan selama mana dia tidak melakukannya ataupun mengucapkannya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani meletakkan hadis ini dalam bab talaq kerana beliau ingin menyatakan kepada kita bahawasanya hadis ini menjadi dalil kepada pandangan yang disebut oleh ulama fiqh bahawasanya talak tidak terjatuh dengan semata-mata niat, semata-mata qasak, melainkan apabila dilafazkan apa hak yang diniatkan itu. Jadi orang tu dia balah dengan bini dia. Dia hak yang balah dengan bini lah. Hak yang balah dengan bini. Hak tu hak nak cerainya dak balah, jarang nak cerai, saja-saja. Waktu tu jadi tak ada kerja gitu. Hak yang biasa benda balah Tapi ada juga orang hak yang tak apa nak faham, dia kata, "Wah ni, masa saya menjatuhkan talak tu memang saya balah dengan bini dia."
Oh, tu tak perlu kabur lah. Memang orang tu cerah sebab baloh. Kalau tak baloh tak cerah. Gitulah biasanya. Memang baloh. Baik. Ada pergi kabur. Jatuh dah tolak sebab masa tu saya memanglah saya nak marah. Saya baloh dengan bini saya. Sebab tu saya jatuh juga. Dia ingat ke kalau baloh dia tolak, dia kena baik macam nak nikah tu. Mana ada orang baik masa nak nikah saat ni tu cerai dengan bini. Baik, kalau ada tu memang orang hak dah apa nak sara mana lah. Kat tu ada lagu tu. Jadi memang baloh. Cuma di sana adalah perbincangan di kalangan ulama kalau orang tu nak marah siapa ke dok sedom dia dah. Dok sedom dia. Dia ucap saat ni tu dok sedom benda. Mata ada perbincangan di kalangan ulama jatuh ataupun tolak dok sedom benda. Tapi kalau dia nak marah masih lagi dia sedom benda yang dia ucapkan, maka hak tu dia menjatuhkan tolak isteri. Baik. Jadi nak cerita lagu mana di sini? Kadang-kadang orang lelaki dia baloh dengan bini dia. Bukan kadang-kadang banyak lah. Ada orang lelaki dia baloh bini dia panasang sangat. Masa tu tengah panas masa tu panasang panasang. Dalam hati ni cakap dah hai, mari dah hai dalam hati. Aku cerai, aku cerai. Ni dalam hati tapi mulut masih lagi belum berlafaz. Adakah jatuh tolak bini dia? Jawapannya tak jatuh tolak bini dia. Selama mana belum berlafaz. Allah Ta'ala memaafkan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa hak yang dia bercakap dalam hatinya. Selama mana dia tidak melakukannya dan selama mana dia tidak melafazkan apa hak yang hadir dalam hati. Baik. Dia bukan bab tolak saja, bab lain pun sama. Ada orang muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang hak yang diuji dengan waswah dalam bab akidah. Ada orang yang diuji dengan waswah dalam bab akidah. Mari duk mikir Tuhan ada ke dok lah. Mari duk mikir siapa jadi Tuhan lah. Ni mari dalam hati. Tapi benda yang mari dalam hati selama mana dia tidak berlafaz. Benda yang mari dalam hati lintasan hati selama mana dia tidak berlafaz dengan lintasan tersebut, dia saat itu masih lagi dikirakan orang beriman dan masih lagi dikirakan orang Islam. Hak yang tak boleh benda-benda lintasan-lintasan kufur yang ada dalam hati diikuti dengan perbuatan ataupun dilafazkan dengan mulut akan menjatuhkan seorang itu ke dalam kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan lintasan-lintasan hati, hak yang lintasan hati dalam hal yang berkait dengan akidah ini dia pernah berlaku kepada sebahagian daripada sahabat Rasulullah. Ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah mari jumpa dengan Rasulullah, khabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna qad wajadna fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Sesungguhnya kami mendapati dalam hati kami benda yang kami rasa takut untuk kami bercakap. Benda-benda besar. Kata Rasulullah, awaqad wajadtumu? Betul ke mendapati benda tu dalam hatimu? Kata sahabat, betul. Kata Rasulullah, dzaka sarihul iman. Tu adalah iman yang jelas. Benda hak mari lintasan-lintasan kufur dalam hati, tapi dalam masa yang sama dia takut untuk bertutur dengan perkara tersebut, menunjuk ada iman yang jelas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah sahih Muslim, kata Imam Nawawi, Rasulullah kata orang yang ada lintasan hati tersebut dia takut untuk bercakap, menunjuk ada iman. Kalau orang tu tak ada iman, maka benda semua lintasan kufur yang ada dalam hati sikit pun dia tidak takut untuk berbicara. Untuk menunjuk bahawa dia ada iman, ada perasaan takut untuk berbicara benda yang terlintas dalam hati dia yang berkait dengan benda-benda kufur. Mari perasaan takut menunjuk ada iman. Orang yang tak ada iman, dia cakap belaka. Dia dah kira dah. Dia cakap belaka. Gajah ke, rimah ke, dia cakap belaka kalau dia tak ada iman. Orang yang ada iman, dia tidak akan bercakap perkara tersebut. Baik, jadi benda yang diucapkan oleh hati, benda yang ada dalam hati, dia tidak lagi dikirakan satu kesalahan, melainkan apabila dia bercakap dan dia melakukan benda yang mari dalam hati, barulah dikira kesalahan. Tapi ni bukan secara umum. Bukan di sana ada perbuatan-perbuatan hati dikirakan salah. Ada perbuatan-perbuatan hati dikirakan salah. Benda sifat-sifat yang mazmumah yang ada dalam hati, riak, ujub, takabur, benda tu mari dalam hati. Baik, benda yang mari dalam hati, riak, ujub, takabur dan seumpamanya,
Apabila mari dalam hati perkara tersebut, maka dikirakan satu kesalahan. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi, rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala Abu Hatim la yathbut. Daripada Abdullah bin Abbas telah menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah memberi maaf terhadap umatku tentang kekeliruan. Dia al-khata' ni benda yang berlaku kerana tersalah. Salah, silap. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa. Kelupaan terjadi kerana terlupa. Oh, dia terlupa. Dia sedang puasa, dia pergi makan. Sengaja makan ketika puasa, haram, dosa. Balik pada bulan Ramadan lah. Kalau puasa sunat tu lain. Ini dia terlupa, dia sedang puasa, dia pergi makan. Maka dimaafkan, tak dosa. Walaupun puasa wajib. Baik. Kemudian, perkara-perkara yang dipaksa kepada mereka untuk melakukannya. Jadi, benda hak yang berlaku dalam keadaan dia tersalah. Salah. Yang pertama. Yang keduanya, buat dalam keadaan terlupa. Baik. Terlupa. Balik masjid ni sahut lipat orang. Sengaja sahut lipat orang, haram. Balik masjid sahut lipat orang. Subuh esok baru tahu pula. Lipat siapa pula di rumah ni? Pas mana pula lipat aku? Terlupa. Dosa ke tak? Tak dosa. Tapi walaupun tak dosa, ada benda yang diwajibkan kepada dia kena buat. Benda? Kena giatam mula. Jangan pula alhamdulillah rezeki. Jangan gitu. Jangan buat bahan rezeki dah. Kena giatam mula. Sama juga benda tersilap. Siapa ke mati orang apa semua sekali, kalau bukanlah sengaja, maka tak berdosa. Tapi walaupun tak berdosa, dia ada hukum yang lahir, iaitu dia kena bayar diat. Merosakkan barang orang tanpa disengajakan, terlupa, salah, tak dosa. Tapi ada kewajipan yang perlu dibuat selepas daripada itu, iaitu kena ganti semula. Yang ketiganya adalah benda yang dipaksa mereka itu atasnya. Terpaksa, orang paksa dia. Tapi paksaan yang cukup syarak dah. Orang yang memaksa dia memang boleh mendatangkan mudarat, menggunakan senjata yang boleh mendatangkan mudarat. Lepas tu dimaafkan. Lepas tu tak dosa. Dia tengah puasa, mari orang tu cekik tekok dia, tak pisah tekok, suruh minum air. Minum dia air, dosa ke tak? Tak dosa sebab dia dipaksa. Tapi kena cukup syarat paksaan lah. Orang yang memaksa dia mampu untuk mendatangkan mudarat kepada dia. Kalau budak 3 tahun setengah bawa kayu nak katak dia, main duk ketop kepala lutut, dia orang tua. Budak besar tu pakai tiuk je rebah. Pergi minum kau air, hak tu batal puasa, hak tu dosa. Kalau bulan Ramadan. Sebab dia sebab tak cukup syarat paksaan. Dia kena cukup syarat paksaan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perkara ni dilakukan dalam keadaan terlupa, dalam keadaan meda tersalah. Ini dimaafkan. Dalam Al-Quran, hadis ni adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Hakim An-Naisaburi. Namun hadis ini Imam Abu Hatim mengatakan hadis ini tidak sabit. Walaupun Imam Abu Hatim seorang ulama besar mengatakan hadis ini tidak sabit, tapi sebahagian daripada ulama hadis yang lain mengatakan hadis ini adalah hadis yang sabit. Dan atas perkataan Imam Abu Hatim sendiri pun, makna bagi hadis ini adalah boleh diterima, dan makna hadis ini adalah sahih, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah hukum kami sekiranya kami terlupa ataupun kami tersalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita masuk isyak dah ke? Masuk dah. Masuk dah isyak. Baik.
Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله